Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di HK Studio. Sebelum kita bermula, kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan button loceng untuk dapatkan lagi kisah seram dari kami. Rumah Pusaka. Kisah ini aku dapat daripada kawan aku, iaitu kisah benar yang berlaku terhadap keluarganya. Ianya berlaku sekitar tahun 2006. Sambutan Aidilfitri dengan amalan ziarah menziarahi itu merupakan perkara biasa bagi kita semua. Juga begitu dengan keluarga kawanku ini. Memandangkan keluarga kawanku ini tinggal di rumah pusaka bersama atuk dan neneknya, maka semua ahli keluarga yang lain akan berkumpul di rumahnya. Dan untuk pengetahuan semua, ini merupakan keluarga sebelah ibunya. Menurut kawanku, ibunya merupakan anak ketiga daripada 6 adik-beradik. Suasana pada waktu itu sangat meriah. Bukan senang nak kumpul ramai-ramai begini. Setelah habis berborak, makan, bergurau antara satu sama lain. Hari pun sudah larut malam. Jadi, semua orang satu persatu mula masuk tidur. Sampai tiba giliran dia. Tiba-tiba dia hendak ke tandas untuk membuat air kecil. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba dia ternampak kelibat susuk seorang perempuan yang bertelekung. Rupa-rupanya itu ialah makciknya yang ingin solat. Tapi apa yang peliknya, dia melihat makciknya itu dalam kerisauan dan juga ketakutan. Memang jelas kelihatan makciknya dalam ketakutan, kata kawanku. Tapi dia hanya melihat dari jauh, sambil membuat andaian dan terus masuk tidur tanpa mengesyaki apa-apa. Keesokan paginya, dia memberanikan diri untuk bertanya kepada makciknya. Kenapa makcik nampak macam takut je semalam? Alangkah terkejutnya kawanku ini apabila mendengar apa yang makciknya ceritakan. Menurut makciknya, dia memang dalam ketakutan semalam kerana dia ternampak satu makhluk yang bertubuh besar di dalam biliknya. Sangatlah menakutkan rupa makhluk itu. Oleh kerana tidak dapat tidur akibat diganggu makhluk itu, makciknya memberanikan juga diri untuk solat dan berzikir. Alhamdulillah, berkat zikir dan solat makhluk tersebut mula hilang. Akan tetapi, yang menjadi tanda tanya kepadanya, kenapa makciknya seorang saja yang diganggu? Dipendekkan cerita, hari dah mula hampir maghrib. Semua ahli keluarga masih ada di rumah. Maklumlah, cuti masih panjang. Sambil menunggu masuk waktu maghrib, tiba-tiba telefon rumah berbunyi, lalu dijawab oleh pakciknya. Setelah beberapa kali memberi salam, namun tiada siapa yang menyahut. Tiba-tiba, ibu kepada kawanku ini datang dari belakang, lalu menerkam pakciknya. Kejadian ini betul-betul terjadi di depan matanya, kata kawanku. Kenapa ibunya bertindak sedemikian?
Tidak berhenti di situ, ibunya semakin bertindak pelik kerana tiba-tiba ibunya rebah dan menangis sambil diselangi dengan ketawa. Ketawanya bukan seperti ketawa yang biasa, tetapi ketawa yang menakutkan. Suasana semakin kelam kabut dan sangat pelik. Keadaan mula bertambah buruk apabila seorang makciknya pula berkelakuan seperti ibunya. Mereka berdua menangis dan kadang-kala ketawa seperti perlakuan orang yang tidak normal. Paling kawanku tidak lupa, makciknya mampu memanjat dan mencangkar dinding rumah. Bunyi memang tidak masuk akal, tetapi itulah perkara yang benar-benar terjadi. Suasana di rumah waktu itu menjadi lebih takut dan merisaukan. Dia yang masih budak pada waktu itu berasa takut, ujar kawanku. Menurut atuknya, ibu dan makciknya telah dirasuk. Kawanku hanya mendengar tanpa memahami apa itu maksud dirasuk. Keadaan semakin bertambah parah apabila ibu dan makciknya bertambah agresif dan menakutkan. Disambungkan cerita lagi, atuknya cuba untuk ubatkan kedua-dua orang anaknya itu, namun gagal. Melihat keadaannya semakin buruk, dia dan adik-beradiknya lain disuruh masuk ke dalam bilik. Waktu itu mungkin kerana diorang tak nak kami takut, ujar kawanku lagi. Namun disebabkan nakal dan perasaan ingin tahu yang kuat, kawan aku curi-curi lihat dan dengar dari celah pintu bilik. Keadaan dan suasana menakutkan ini berlarutan sehingga kelewat malam. Akhirnya datang seorang ustaz untuk merawat ibu dan makciknya. Alhamdulillah, setelah hampir 2 jam ibu dan makciknya berjaya dirawat. Menurut ustaz tersebut, dia memberitahu bahawa ibu dan makciknya itu telah dirasuk oleh saka nenek moyang mereka. Dek kerana saka tersebut ingin mencari pewaris. Dan menurut kawanku ini, ibu dan makciknya kini masih lagi dirasuk dan diganggu kerana pewarisnya belum lagi dijumpa sehingga ke hari ini. Adakah kamu pewarisku?